wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini untuk kelas matematik kita akan belajar cara menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian. Okey. Hari ni penyelesaian masalah yang melibatkan situasi harian. Sebelum ni kita dah belajar banyak tajuk-tajuk kecil dalam unit nombor bulat hingga 100. Ini yang terakhir lah menyelesaikan masalah. Kita lihat apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, kita akan terus kepada buku aktiviti awak. Kita terus direct kepada soalan supaya awak mudah melihat cara penyelesaiannya. Buku aktiviti tahun 1 matematik, muka surat 63. Aktiviti 1. Okey, kita lihat yang pertama. Soalan yang pertama. Siapa bilang 10, 10? Okey, Basir. 10, 15, 20, 25, 30. Retika 10, 20, 30, 40. Ming 10, 12, 14, 16. Okay, sekarang ni soalan ni siapa yang bilang 10, 10? Sebelum ni kita dah belajar kalau bilang 10, 10 kena kira 10, 10 lah. Okey, kita lihat satu persatu cara penyelesaiannya. Okey, bilang 10, 10. Kita lihat Basir. Okey, Basir 10, 15, 20, 25 dan 30. Daripada 10 pergi kepada 15. Biasalah kita buka jari 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, jadi dia ni bilang 55. Bukanlah Basir kan? Kemudian seterusnya pun sama 5. Yang lain awak kira lah, mestilah sama. Okay, kemudian kita tengok Retika. Retika 10, 20, 30, 40. Okay, dari 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi Retika okey, rate berapa? 10. Ni pun sama 10. Seterusnya pun mesti sama. Yang terakhir Ming pula. Ming 10, 12, 14 dan 16. Dari 10 pergi kepada 12. Dia kira 10, 11, 12. Jadi 2. Okey. Daripada sini ni pun sama 2. Okey, daripada sini awak dah nampak kan? Siapa yang bilang 10, 10? Jawapannya ialah Retika. Basir pula. Basir 5. Okey, Retika. Nampak cara penyelesaiannya. Awak kena faham apakah maksud soalan. Apa yang soalan nak. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan yang kedua. Okay, kita lihat. Ada 4 kad nombor. Rita pilih nombor paling kecil. Apakah nombor itu? Ada 4 kad nombor. Nombor pertama 51, 15, 12 dan 21. Okey, ada 4 nombor Ulang semula. 51, 15, 12 dan 21. Sekarang soalannya, Rita memilih nombor yang paling kecil. Apakah nombor itu? Yang paling mudah kita akan lihat nombor pada rumah puluh. Kita lihat nombor pada rumah puluh ni yang 51, nombor 5. Yang ni nombor 1, nombor 1 juga, yang ni nombor 2. Jadi antara 4 ni mana nombor pada rumah puluh ni yang paling kecil? 15 dan juga 12. Jadi nombor 51 dan 21 kita buang. Okey, kemudian kita lihat pula nombor pada rumah Sa. Okey, yang ni nombor rumah Sa ada 5. Ini pula nombor rumah Sa ada 2. Jadi mana yang paling kecil? 5 ke 2?
5 ke 2? Dan semestinya lah 2. Okey, jadi jawapannya ialah 12. Rita pilih nombor paling kecil. Apakah nombor itu? Nombor itu ialah 12. Soalan yang ketiga. Okay. Apa ni? 5, 3, 8. 5, 3, 8. Ada 3 kad nombor. Bina nombor 2 digit paling kecil dan paling besar. Kena bina 2 digit Kalau yang kat atas ni dia bagi kita kad nombor ada 3 digit. 5, 3 dan 8. Sekarang kita akan bina nombor yang paling kecil. Disebabkan dia nak 2 digit, jadi kita buat 2 kotak lah. Mewakili 2 digit kan. Maknanya nombor yang kita akan hasilkan ni kan adalah 10. Okey, sekarang kita lihat. Antara 5, 3 dan 8, nombor yang paling kecil ialah nombor 3. Jadi kita letak 3 ni pada rumah 10. Antara 5 dengan 8, mana nombor yang paling kecil? Mana? Mestilah 5. Jadi, nombor yang paling kecil ialah 35. Okey, sekarang kita lihat nombor yang paling besar. Seperti biasa, soalan ni nak nombor 2 digit. Kita sediakan 2 kotak. Kita utamakan nilai bagi nilai digit untuk tempat. Nilai tempat 10. Okey, antara 5, 3 dan 8, mana nombor yang paling besar? 8. Kemudian kita lihat pula nombor pada rumah sah. Nombor yang paling besar ialah nombor 5. Jadi nombor yang paling besar ialah 85. Dah dapat jawapan kan? Macam itulah kan cara penyelesaian yang perlu awak buat. Jangan pakai hentam je kan? Okey, seterusnya. Okey, soalan yang keempat. Dila ada 6 gula-gula. Dila beli lagi 10. Dila bilang menaik gula-gula, dua-dua gula-gula itu. Berapakah gula-gula Dila semuanya? Okey, untuk soalan ni cikgu akan menggunakan garis nombor. Garis nombor, dah awak kena ingat soalannya nak jumlah gula-gula Dila. Lagi satu keyword dia, bilang menaik dua-dua gula-gula itu. Okay, kita mulakan dengan Dila ada 6 gula-gula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dila ada 6 gula-gula. Kemudian Dila beli lagi 10. Memang Dila ni suka makan gula-gula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kemudian kita kena ingat Dila bilang menaik dua-dua. Kita kena nombor selepas 6 ni kita kena bilang naik dua-dua. Jadi 6. 2 jadilah. 6, 7, 8. Jadi lepas 6, 8. Kita kira lagi 2, 8, 9, 10. Lagi 11, 12. Ada lagi tu. 13, 14. Yang terakhir 15, 16. Jadi jumlah gula-gula Dila ialah 16 biji gula-gula. Banyak kan? Okey, kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang kelima. Apple di dalam bakul kurang 7 daripada buah beri. Berapa apple? Dia nak jumlah apple berapa? Okay, kita tengok ni apple. Dalam bakul. Ni pula beri. Sekarang ni diberi jumlah beri ada 40. Tapi dia tak cakap jumlah apple berapa. Dia cuma beritahu apple di dalam bakul kurang 7 daripada buah beri. Berapa apple? Macam mana kita nak buat? Okey, kita perlu lukislah. Lukis bagi awak nampak macam ni Okey. Berry ada 40. Kemudian apple kurang 7 daripada buah berry. Daripada 40 lah. Jadinya kalau apple kurang 7, maka berry akan lebih 7. Nampak ni lukisan ni. Kalau lukisan awak senang nampak.
Okey, kemudian kita anggap apple di dalam bakul kurang 7 daripada 40. Sebab dia kata apple di dalam bakul kurang 7 daripada buah beri. Jumlah buah beri ni ada 40. Jadi kita tukarkan sahaja apple di dalam bakul kurang 7 daripada 40. Sekarang ni kita nak buat apa? Kita akan buat kotak, kita akan tulis 40 di hujungnya. Bila kurang, kita akan kira menurun lah. Kurang kan? Kalau lebih nombornya makin menaik. Tapi kalau kurang, maknanya jumlah apple tu nilainya akan kurang daripada 40. Kita kira. Kira menurun 40. 39. 7 kali lah kan? 39. Okey, 7 kali. Macam ni nampak? 7 kali. Salah. Okey, 7 kali 7 kali. Okey. 39. Kemudian 38. 37, 36, 35, 34, 32. Jadi jumlah apple ialah 33. 32 pula, 33. Daripada nombor 40 ni, awak kena kira menurun satu-satu sebanyak 7 kali sebab dia kurang 7. Jadi jawapannya ialah 33. Bantu tak awak jawab soalan? Okey. Seterusnya kita akan lihat soalan yang ke-6. Johan ada 30 stem. Stem Johan lebih 6 daripada stem Mohan. Berapa stem Mohan? Sama je macam apple tadi. Okey, kita lihat. Johan ada 30 stem. Okey. Dia beritahu stem Johan lebih 6 daripada stem Mohan. Maknanya awak tengok ni Stem Johan lebih 6 daripada stem Mohan. Maknanya Mohan akan kurang 6 daripada stem Johan. 30. Nampak? Kalau awak reti macam ni, awak nampak tau apa sebenarnya soalan ni nak. Okey, kemudian kita anggap stem Mohan kurang 6 daripada 30. Betul tak? Okey, kita akan buat seperti biasa garis nombor. Di hujungnya kita akan letak nombor 30. Nombor 30 ni. Kurang 6. Stem Mohan ni kurang 6. Kurang 6 daripada stem Johan. Jadi kita ni pun kita kena kira bilang menurun satu-satu. Sebanyak berapa kali? 6 kali sebab dia kurang 6. Okey, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Jadi stem Mohan ada 24. Okey, kita akan lihat soalan yang ke-7. Zita ada 4 kad nombor. Dia pilih nombor yang menjadi 90 apabila dibundarkan kepada puluh terdekat. Apakah nombor itu? Kita lihat 4 kad nombor tersebut. 96, 84, 93 dan 87. Awak ingat tak lagi macam mana cara nak bundar paling mudah? Cikgu ajarkan pada video yang lepas. Kalau tak ingat, awak tengok video tersebut. Okey? Kita akan bundarkan satu persatu nombor yang diberi. Okey, mula-mula nombor 96. Untuk bundarkan nombor kepada puluh terdekat, kita akan lihat nombor pada rumah besar. Okey, 6. 6 berada dalam kumpulan nombor besar. Ingat tak? Kumpulan nombor besar nombor 5, 6, 7, 8 dan 9. Apabila nombor pada nilai tempat sah berada dalam kumpulan nombor besar, maka kita akan tambahkan 1 pada nilai digit rumah puluh. Jadi jawapannya ialah 100. Okey, nombor 84 pula. Nombor 4 dalam kumpulan nombor kecil. Jadi tak perlu tambahkan 1. Cuma tambahkan sifar 80. Okey, kemudian 93 pula. Kita lihat nombor 3 pun sama. Gantikan dengan sifar dan 9 kekal. Jadi 90 dan yang terakhir 87. Kita lihat nombor 7. 7 berada dalam kumpulan nombor besar. Jadi perlukan tambahkan 1 pada nilai digit di rumah puluh. Jawapannya ialah 90. Okey, jadi antara nombor yang dibundarkan ni, mana jawapan yang dia nak? Yang menjadi 90. Jawapannya ialah
93 dan juga 87. Okey, ni awak tuliskan dalam kotak yang diberi. Okey, kita akan lihat soalan yang ke-8. Janani mahu melawat kawannya. Nombor rumah kawannya di tengah-tengah antara 40 dan 50. Apakah nombor rumah kawan Janani? Kita nak cari nombor tengah-tengah antara 50 dan 40. Antara 40 dan 50. Okey, caranya ialah... Okey, cikgu tunjukkan yang diberilah nombor rumah yang diberi. Yang mana satu nombor rumah kawan Janani? 42, nombor 43, nombor 44 dan nombor 45. Yang mana satu rumah kawan Janani. Mula-mula sekali awak perlu tuliskan nombor, semua nombor daripada 40 ke 50. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 dan 50. Untuk mencari nombor di tengah-tengah, kita perlu buangkan nombor yang berada di depan dan di belakang serentak. Kemudian nombor yang tinggal itulah yang nombor berada di tengah-tengah. Okey, kita cuba buat Okey, kita buang nombor 40 dan 50. Kena serentaklah depan dengan belakang. Kemudian 41 dan 49, 42, 48. Awak potong pun boleh, lepas tu tak potong. 43, 47, 44, 46. Jadi nombor rumah kawan Janani ialah 45. Yang ni Okey, jelas. Okey, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Selesailah kita menjawab soalan yang berkaitan tentang penyelesaian masalah berdasarkan situasi harian. 8 soalan 8 soalan kita dah buat. Cikgu harap video cikgu ni membantu awak dalam menyelesaikan ke-8 soalan yang ada dalam buku awak. Jika video ni memberi manfaat kepada awak semua, tolong subscribe channel Cikgu Hasha. Nantikan video cikgu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.